Halo, selamat pagi dan selamat sejahtera. Ini Cikgu Juba, guru matematik anda. Okey, kita telah kembali ke sekolah setelah satu minggu cuti tahun baru Cina. Okey, hari ini kita akan meneruskan topik dalam masih lagi topik nombor bulat. Tapi hari ini kita akan belajar tentang kemahiran menganggar. Okey, baik. Anda sudah belajar kemahiran menganggar semenjak tahun satu lagi. Tapi semakin anda meningkat ke tahun jumlah nombor yang anda akan uh, yang akan anda gunakan adalah semakin tinggi. Contohnya bila tahun 1 anda belajar setakat 100. Tahun 2 anda belajar sehingga 1000. Tahun 3 sehingga 10,000 dan kini ke tahun 4 anda akan belajar sehingga jumlah nombor 100,000. Maka hari ini anda akan belajar dan menganggar nombor sehingga 100,000 ya. Okey, dan murid-murid perlu faham bahawa semakin tinggi jumlah nombor, semakin relevan atau semakin logik ya kita menganggar nombor. Kenapa cikgu cakap begitu? Sebab semakin tinggi nombor, semakin susah untuk kita buat pengiraan satu-satu. Jadi menganggar ni membantu kita membuat pengiraan yang tidak semestinya tepat tetapi mudah dan cepat. Dan menganggar ini, kemahiran menganggar ini dapat memberikan jawapan yang hampir-hampir kepada jawapan yang sebenarnya. Okey, kita tengok contoh yang diberikan sini. Okey, dalam sebuah kursus matematik, dia minta murid meneka bilangan berbola air dalam balang B. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, agak mustahil untuk murid keluarkan berbola air ini dan kira satu persatu. Memang akan memakan masa. Ya, jadi tetapi kita boleh buat anggaran dengan satu cara namanya perbandingan. Ya, kita bandingkan dua balang yang sama saiz. Contohnya balang A dan balang B, perasan tak? Dia dua balang ni balang yang sama besar, sama saiz, sama isi padu. Dan 20,000 ini dan balang A ini boleh dianggap sebagai penuh, betul tak? Penuh kan? Sebab sebab kurang ruang di atas. Jadi kita dapat anggar dia penuh ya. Balang A itu dianggap sebagai penuh. Okay. Maka balang B pula, balang B kalau kita melukis satu garis, okey, sekejap ya, cikgu nak akan cedok gambar ini dan masukkan ke dalam Word supaya senang untuk cikgu lukiskan garisan ya. Okey, sekejap ya. Sekejap ya. Okey, baik. Kita teruskan ya. Okey. Baik. Cikgu sudah mengambil gambar tadi, gambar dari buku teks dan letak ke dalam Word supaya senang untuk cikgu lukis garis. Okey, kalau kita bandingkan dengan menggunakan mata kasar, kita dapat lihat aras balang A dan balang B memang nampak berbeza. Dan kita dapat dengan tu kita dapat menganggar bilangan dalam balang B. Okey, cara ni macam ni ya. Okey, kita akan gunakan gunakan dakwah hijau. Okey, dari sini kita akan lukis satu garisan. Okay, bukan begini ya. Jadi dari sini kita akan dapat lihat bahawa dia hampir separuh daripada balang A. Betul tak lah? Okey, bagaimana cikgu dapat berani cakap dia separuh? Sebab tengok ni ya. Balang A dia penuh dan balang B ada hampir separuh atau satu bahagian di atas ni kosong. Dan aras balang B itu boleh katakan di pertengahan balang A. Dengan itu kita dapat anggarkan bahawa balang B ini separuh daripada balang A. Dan kalau kita ingin memberikan satu nombor, kita akan sebut sama ada lebih kurang atau hampir. Kita tak dapat sebut betul-betul 10,000. Sebab kenapa? Sebab ini anggarannya. Jadi apa kita buat? Kita akan sebut sama ada lebih kurang 10,000 biji ataupun hampir 10,000 biji. Ya. Okey, itu anggaran. Okey.
Tak perlu sama murid sebab kemarin menganggar ni sangat mudah. Cuma kita perlu pandai menganggar dengan nombor yang betul. Okey, contoh ini ya. Kita akan ambil nombor ni. Okey, copy. Kita paste dekat sini ya. Supaya mudah bagi cikgu melukis di atasnya. Okey, baik. Okey, diberi 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola di atas. Okey, sekarang dia sudah memberikan tekaan berdasarkan anggaran mereka. Anggaran siapakah yang paling tepat? Ini anggaran siapa yang paling tepat? Okey. Okey ya. Sekarang kita akan cuba perhatikan sekali lagi ya. Balang B, aras balang B ialah separuh daripada balang A. Betul tak? Jadi, kalau kita perhatikan nombor yang dicadangkan oleh Hazel. Hazel mencadangkan nombor 5,500. Tetapi 5,500 adalah kurang tepat. Kenapa? Sebab 5,500 ialah suku 1/4 daripada balang. Macam mana dia tahu 1/4? Sebab 20,000 bahagi 4 dapat 5,000. Jadi kalau 5,000, aras dia mungkin berada, kita akan gunakan dakwat lainnya, warna lainnya. Aras dia mungkin akan berada di sini. Maka kurang tepat. Jadi Hazel kita tidak boleh ambil, kurang tepat. Okey, Vinod menganggar bahawa bilangan itu 10,005. Okey, 10,005 kita boleh terima sebab dia hampir-hampir dengan 10,000. Itu separuh daripada 20,000. Baik, macam mana cikgu dapat 10,000? 20,000 ini cikgu bahagi dengan 2. Kenapa bagi 2? Sebab dia separuh. Jadi anggaran dia kita menggunakan 10,000. Dan ingat je, kita jangan gunakan sama dengan kita gunakan tanda 2 tanda ni. Ini namanya anggaran. Tanda nama 2 ombak ini ialah anggaran. Baik, yang ketiga. Anis pula menganggar nombor 15,725. Adakah jawapan Anis boleh dikira? Kurang tepat ya, sebab 15,000 akan berada di atas sedikit ini ya. Kita gunakan dakwat lain. Gunakan warna biru ya, supaya dapat lain. Okey. Kalau kita gunakan 15,000, kita akan menganggar lebih kurang di atas sini ya. Dia lebih sikit. Tetapi tidak menepati aras pada balang B. Maka Anis ini pun kurang tepat. Jadi antara semua ni jawapan manakah yang paling tepat? Jawapan siapa? Jawapan siapa? Jawapan Vinod ya, jawapan Vinod. Maka jawapan Vinod jawapan yang paling tepat. Kenapa? Sebab jawapan Vinod ini hampir menghampiri anggaran yang dianggap semua yang disetujui semua, iaitu 10,000. Kenapa 10,000? Sebab kita dah pastikan dengan mata kasar balang B ini separuh daripada balang A. Jelas sebelum murid? Okey, baik. Kita akan pergi ke contoh seterusnya. Kita akan anjak ke muka surat seterusnya. Kita balik ke buku teks ya. Ni. Ini pula menganggar isi padu. Ya. Okey. Seri mana untuk kita nak kira berbola air tadi, kita akan rasa susah untuk kita tidak boleh mengukur isi padu air, melainkan kita masuk dalam kolam tu dan ukur, tapi kita akan basah kan. Jadi memang tidak relevan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh menganggar ya. Okey, baik. Cikgu perbesarkan sikit ya. Okey, baik. Isi padu air dalam kolam A dan T adalah kurang daripada S.
Maksudnya R dan T ni kurang daripada S. Maksudnya S ni paling besar. Okey, dia berikan maklumat seterusnya. Tinggi kolam S ialah 4 kali tinggi kolam A. Baik. Murid-murid, bila kita menyebut tentang tinggi, dia sama dengan aras. Ya? Maka kita boleh anggarkan dia sama dengan isi padu. Ya? Jadi sekarang, kalau tinggi S ini hampir 4 kali tinggi kolam A, maksudnya kita akan lukis satu garisan dari sini. 1, ya, 2, 3, 4. 4 kali, ya. Dia hampir 4 kali, ya. Senang cakap, untuk cakap dengan lebih senang, aras kolam S ni, aras kolam S ni 4 kali. 4 kali kolam A. Maksudnya, kolam R ini kalau kita letak secara bertingkat, kolam S ni dapat menampung 4 kolam A. Macam itulah kita boleh anggarkan, ya. Lepas tu, tinggi kolam T pula lebih kurang 2 kali tinggi kolam A. T pula 2 kali tinggi A. Maksudnya, kita dapat anggarkan juga bahawa kolam T ni dapat menampung 2 kolam A. S pula dapat menampung 4 kolam A. Faham tak sekarang? Jadi sekarang dia minta kita anggarkan isi padu air dalam kolam S dan kolam T. Ingat dia minta anggarkan, bukan cari bilangan sebenar. Kalau dia nak anggarkan, macam mana kita buat tu, ya? Ingat je. Tadi cakap A. Maaf ya. Tadi sebut T ialah hampir 4 kali A. A tu berapa? Kita tengok balik apa isi padu dia. 4,000 liter. 4,000 liter, ya. Jadi sekarang macam mana kita nak mencari menganggar isi padu kolam T? Kita ambil 4 darab dengan 4,000. Ingat je, cikgu tidak menggunakan sama dengan, cikgu menggunakan tanda ini, ya. Jadi apa jawapannya? 4 kali 4 berapa? 16,000 liter. Maka jawapannya kita dapat cakap isi padu air dalam kolam T ialah bukan ialah. Cikgu pun silap, ya. Kita jangan gunakan perkataan ialah. Kita kena gunakan dakwat lain. Kita kena highlight sikit. Ialah isi paruh air dalam kolam hampir 16,000 liter. Dia jawapannya. Kita tak bercakap dia betul-betul 16,000 sebab kita menganggar. Okey. Sama juga kalau kita nak mencari isi padu bagi kolam. Maaf ya, ini bukan T, ini S. Silap tulis. Cikgu ubah semula kepada warna hijau. S, ya, S. Ini bukan T, ini S, ya. Jadi ini pun silap. Ini pun S sepatutnya. Silap, ya. Ini pun jawapannya S. Sekarang, isi padu air dalam kolam S, ialah hampir 16,000 liter. Okey, sekarang kita akan pergi ke satu lagi soalan ini, sebab sekarang kita cuma menganggar isi padu air kolam S. Sekarang kita nak cari kolam T pula, ya. Soalan tadi mengatakan,
isi paruh air kolam T hampir 2 kali R. Betul tak? Jadi sekarang R tu berapa? 4,000 liter. Ya. Sekarang kita nak menganggar isi padu sekarang kita nak menganggar isi padu air dalam kolam T. Kita ambil sebab kita dah dapat anggarkan bahawa isi paruh air kolam T ni 2 kali isi paruh R. Jadi kita darab dengan 2. Ingat, gunakan simbol ni, jangan gunakan sama dengan. Ya. So, kita menganggar. Jawapannya 8,000 liter. Okey, jelas ya murid? Sekarang, macam mana kita nak tulis jawapannya? Jawapannya kita akan tulis begini ya. Okey. Jawapannya tulis begini ya. Isi padu air dalam kolam T. Okey, sekarang kita akan ubah color. Kita nak warna pink lah. Okey, warna pink. Okey, warna pink. Baik. Okey, pink ya. Okey. Sekarang, isi file air yang kolam T, kita tulis hampir 8,000 liter. Okey, faham ya murid? Macam ni lah kita tulis jawapan untuk menganggar. Okey, sekarang kita kembali ke buku teks untuk contoh seterusnya. Okey, kita boleh gunakan perkataan hampir atau lebih kurang. Okey, ini ya. Ini contoh ni beri ya. Baik. R ialah 4,000. R 4,000. S ni kita dah macam kita tengok tadi, S ni dapat menampung hampir 4 kolam R. T pula dapat menampung hampir 2 kali kolam. Okey, cukupkan. Okey, copy this one. Bring it here. Okay, kita paste sini ya. Okay, better. Okay, alright. Okay, sekarang tengok ni ya. Dia mengubah daripada gambar ni kepada bentuk bar begini ya. R, okay. Yang belah kiri ni ialah R ya. Dan S ni, ini S ya. Ini S. Dia dah katakan dia dapat aras tinggi dia lah hampir 4 kali tinggi R. Maksud tinggi itu aras dan kita menganggarkan dia juga dapat menampung hampir 4 kali isi padu R. Senang cakap, 4 kolam R dapat masuk ke dalam kolam S. Dapat tulis ni 4R, 4 kali R dalam S. T pula akan dapat menampung hampir, kita ubah color. Hitam ya. Dapat menampung 2 kali R. Itu maksud dia. Sekarang, maka kalau kita ingin mencari isi padu bagi kolam S, kita ambil 4. Kenapa 4? Sebab 4 kali R kan. 4 darab 4,000 liter dapat 16,000 liter. Tetapi, kita jangan tulis sama dengan, kita kena tulis hampir ya. Anggaran isi padu air dalam kolam S hampir 16,000 liter. Okey, T pula kita darab dengan berapa? 2 dapat berapa? 8,000 liter. Jadi sekarang kita akan tulis ini anggaran isi padu air dalam kolam T lebih kurang 8,000 liter. Jadi kelas, anda
Jadi murid anda ada pilihan sama ada untuk menggunakan perkataan hampir atau lebih kurang. Dua-dua ini maksudnya hampir sama. Hampir atau lebih kurang. Okey murid, jelas ya? Saya berharap murid jelas dengan arahan cikgu ya. Walaupun kemarin ini nampak mudah, tapi cikgu kena terangkan sikit demi sikit supaya anda dapat membuat anggaran. Okey murid-murid, selamat mencuba. Okey, cikgu akan berikan kerja rumah ini untuk anda buat ya. Okey murid-murid, selamat mencuba. Bye bye.